Berikut adalah NKEA yang telah dikenal pasti. Pertama, minyak dan gas. Kedua, minyak sawit dan produk berkaitan. Ketiga, perkhidmatan kewangan. Keempat, pemborongan dan peruncitan. Kelima, pelancongan. Keenam, teknologi maklumat dan komunikasi. Ketujuh, perkhidmatan pendidikan. Ke-8, elektrik dan elektronik. Ke-9, perkhidmatan perniagaan. Ke-10, penjagaan kesihatan swasta. Ke-11, pertanian. Dan 12, Greater Kuala Lumpur. Sehubungan itu, satu unit khas, iaitu unit transformasi ekonomi, akan ditubuhkan untuk merancang dan menyelaras pelaksanaan dan pembangunan NKEA tersebut. Selain daripada itu, penyerapan penggunaan kaedah yang berteraskan teknologi tinggi akan juga diberi tumpuan dalam perancangan dan penyelarasan NKEA. Pelantar teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi dan kejuruteraan tinggi bakal melonjakkan impak pertumbuhan dan NKEA yang telah dikenal pasti. Bagi sektor-sektor ekonomi yang tidak tersenarai di dalam NKEA pula, antaranya seperti teknologi hijau, otomotif, aeroangkasa dan logistik, usaha memajukan sektor-sektor ini akan terus dipandu oleh kementerian, agensi dan majlis-majlis yang berkaitan. Sememangnya sasaran pertumbuhan 6% setahun bagi tempoh rancangan ini memerlukan lonjakan ketara dalam kerancakan aktiviti pelaburan dengan diterajui oleh pelaburan swasta yang lebih cergas. Bagi mencapai maksud ini, Malaysia Investment Development Authority atau MIDA telah dikoprat, dijenama semula dan diupayakan dengan kuasa tambahan. Di samping itu, peraturan perniagaan yang lapuk akan dilupuskan. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC pula akan disusun kembali untuk menerajui kajian peraturan perniagaan secara menyeluruh bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor-sektor utama ekonomi. Adalah lazim persaingan sehat pasaran diperlukan untuk menjadikan ekonomi lebih efisien dan dinamik. Sehubungan itu, dengan ini undang-undang persaingan sedang diberi penelitian untuk menyediakan rangka kawalan terhadap manipulasi pasaran dan kewujudan amalan kartel yang boleh menjejas kecekapan pasaran. Suruhanjaya persaingan dan tribunal rayuan akan ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang lebih teratur dan berkesan. Di sudut lain, negara China, India dan Timur Tengah adalah merupakan antara negara yang pesat membangun. Malaysia yang mempunyai hubungan sejarah, perdagangan dan kedudukan geografi strategik perlu mempereratkan lagi hubungan dengan negara-negara ini, termasuk Asia Timur. Oleh itu, Malaysia akan beri tumpuan yang lebih untuk membangunkan pasaran serantau melalui promosi dan perjanjian perdagangan. Di samping itu, kita akan terus mengukuhkan hubungan ekonomi sedia ada seperti di benua Eropah dan Amerika Syarikat. Saya yakin dengan usaha yang dibuat ini akan menjadikan Malaysia antara destinasi terbaik untuk menjalankan perniagaan, terutamanya di rantau Asia. Mengikut laporan Bank Dunia, Malaysia kini berada pada kedudukan 23 teratas antara 183 negara di dunia dalam kecekapan urusan menjalankan perniagaan. Kerajaan percaya Malaysia mampu berada di kedudukan antara negara ke-10 teratas menjelang tahun 2015. Hal tersebut tadi bukanlah perkara yang mustahil, kerana dalam tempoh 1 tahun saja kita telah berjaya berada antara 10 negara paling kompetitif di dunia.
seperti dilaporkan oleh Institute for Management Development. Apa yang dibanggakan adalah Malaysia merupakan satu-satunya negara OIC dan NAM yang tergolong dalam senarai ini. Namun begitu, kerajaan tidak akan berpeluk tubuh dan akan terus berusaha untuk meletakkan Malaysia di 5 tangga terbaik dunia pada masa mendatang, insya-Allah. Seterusnya, perkongsian pintar dan berkesan antara sektor awam dan swasta akan diamalkan sebagai mekanisme penggerak agenda transformasi ekonomi. Fasa baru perkongsian awam swasta PPP akan dilangsungkan bagi memastikan perkongsian risiko dan pulangan saksama yang berimpak besar. Tuan Yang di-Pertua, setakat ini 52 projek berimpak tinggi telah dikenal pasti untuk dilaksanakan yang bernilai 63 bilion ringgit. Ini termasuk antaranya pertama, 7 buah lebuh raya dengan anggaran kos sebanyak 15 bilion ringgit. Projek termasuk lebuh raya Pantai Barat, lebuh raya Gatri Damansara, lebuh raya Sungai Juru dan lebuh raya Paroi Senawang KLIA. Kedua, 2 buah projek loji jana kuasa elektrik Arang Batu dengan anggaran kos sebanyak 10 bilion ringgit. Dan ketiga, pembangunan tanah Lembaga Getah Malaysia di Sungai Buloh, Selangor seluas lebih kurang 3,300 ekar dengan anggaran kos sebanyak 10 bilion ringgit. Pihak swasta juga akan berpeluang menyertai pembangunan beberapa projek lain yang dipimpin syarikat berkaitan kerajaan. Ini termasuk projek-projek seperti projek pembangunan strategik Kuala Lumpur oleh One Malaysia Development Berhad meliputi kawasan lapangan terbang Sungai Besi dan KL International Financial District di Kuala Lumpur, pembinaan loji regasification gas asli cecair LNG oleh Petronas di Melaka dengan anggaran kos 3 bilion ringgit serta pelaburan 2 relau pelebur aluminium di Skor Sarawak berjumlah 18 bilion ringgit. Bagi memudahkan sektor swasta membiayai projek-projek ini, dana berjumlah 20 bilion ringgit akan disediakan melalui dana mudah cara atau Facilitation Fund. Dana ini bertujuan membantu merapatkan jurang daya maju pelaburan swasta dalam melaksanakan projek bernilai tinggi dan mempunyai kesan limpahan ekonomi besar dengan syarat projek tersebut mempunyai impak strategik tinggi dalam pembangunan ekonomi negara. Melalui dana ini adalah dijangkakan kerajaan dapat menarik pelaburan swasta berjumlah kurang sekurang-kurangnya 200 bilion ringgit dalam tempoh rancangan. Projek yang sedang dipertimbangkan untuk dibiayai di bawah dana ini termasuklah penambakan tanah di Westport, Pelabuhan Kelang, pembangunan Malaysia Truly Asia Center di Kuala Lumpur dan Taman Teknologi Tinggi Senai di Iskandar, Malaysia, Johor. Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi negara sudah sekian lama didorong oleh pertambahan faktor pengeluaran dengan sumbangan besar pelaburan, tenaga dan pekerja. Kini, kita perlu beralih kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti yang dipacu inovasi. Untuk maksud itu, kerajaan akan menubuhkan sebuah unit khas di bawah Jabatan Perdana Menteri yang akan memandu dan mengarah keberkesanan sistem inovasi negara serta program pembangunan inovasi sedia ada. Satu langkah penting dalam rancangan ini ialah menambah baik kaedah pembiayaan bagi syarikat modal teroka awam. Pada masa ini, pembiayaan kerajaan kepada syarikat modal teroka awam seperti Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC dan Malaysia Venture Capital MAVCAP disediakan melalui pinjaman jangka panjang.